أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersama-sama pada pagi ini, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga detik dan saat ini. Kita dapat bersama-sama di rumah Allah untuk kita tadabbur Al-Quran. Kita sampai kepada surah Ali Imran ayat yang ke-49. Betul? Yang tanda? Betul Baik, insyaAllah kita tengok pada surah Ali Imran ayat yang ke-49. Bagi yang ada tafsir atau terjemahan Quran, sebaiknya ada lah. Yang tak ada mungkin boleh pakai yang masjid punya kalau ada. Kalau tak ada, boleh buka dekat handphone kalau ada download kan. Tapi syarat dia, kalau handphone syarat dia offkan data. Offkan internet. Dia nanti tengok tafsir, lepas tu masuk WhatsApp, dia baca WhatsApp kan. Tu bahaya tu. Jadi kita pesan siap-siap, kalau nak tengok tafsir kat handphone boleh, tapi offkan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan, dan sebagai rasul, ila bani Israel, kepada bani Israel, anni, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, telah pun datang kepada kamu semua, bi ayatin, dengan tanda, min rabbikum, daripada Tuhan kalian, anni, sesungguhnya aku, akhluqu lakum, telah pun diciptakan, telah pun ataupun aku daripada perkataan khalaqa, cipta, aku membuat ataupun aku membentuk, menciptakan, lakum, bagi kamu, minatin, daripada tanah, kahai'ah, sebagai satu bentuk, at-tair, burung, fa'anfukhu, maka aku tiupkan, fihi, ke dalamnya, fayakunu, maka terjadilah, maka berlakulah, tairan, burung itu, maksudnya hiduplah burung tu, biiznillah, dengan izin Allah, wa ubri'u, dan aku menyembuhkan al-akmah wal abras, dan aku menyembuhkan orang yang buta, dan juga yang al-akmah ni maknanya yang buta sejak lahir, wal abrasa maknanya orang yang berpenyakit sopak, wa uhyi al-mauta, dan aku menghidupkan orang yang mati, biiznillah, dengan izin Allah, wa unabbiukum, dan aku habarkan kepada kalian, bima ta'kulun, dengan apa yang kalian makan, wa ma tadakhirun, dan juga dengan apa yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, inna, sesungguhnya, fi, di dalam, zalika, itu, la ayatan, adanya tanda-tanda, lakum, bagi kalian, tanda kekuasaan Allah bagi kalian, in kuntum, jika kalian mukminin, sungguh-sungguh beriman. Baik, kita tengok mana keseluruhan ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku habarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Baik, panjang tarik nafas sikit.
Baik. Ayat 49 ni kalau tengok tiba-tiba wa rasulan. Kalau ikutkan wa rasulan ni maknanya dan sebagai rasul. Maknanya dia kalau ikutkan dari segi bahasa Arab, bila ada tanwin tu kan rasulan. Maknanya dia hal. Dia menjelaskan sesuatu keadaan yang lepas. Maknanya ada satu situasi, satu benda yang dah cerita sebelum tu, lepas tu baru kita cerita keadaan benda tu apa dia gitu. Jadi dia hal lah, hal bahasa Arab tu hal. Hal bahasa bukan hal bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia juga hal kan. Hal kot Melayu makna apa tau? Hal lah, benda kan. Hal dalam kaedah bahasa Arab maknanya keadaan, dia menjelaskan keadaan. Baik, jadi bila mula dengan orang rasulan dan juga dia sebagai rasul. Keadaannya adalah rasul. Mana dia sambung daripada ayat sebelum ni. Dia takkan tiba-tiba. Kan? Takkan tiba-tiba kita misal katalah orang mai duduk depan kita, tiba-tiba dia kata dan kamu sebagai manusia. Apa dia tu cakap apa gitu kan? Apa dia serta sebelum tiba-tiba dan kamu sebagai manusia. Maksudnya mesti ada serta sebelum tu. Baik, jadi ayat ni sebenarnya kalau ikut tajuknya tu daripada ayat 48 lah. Yang Allah kata Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kalau ingat lagi cerita dia daripada ayat 45. Kita cerita tentang Nabi Isa AS. Jadi ni masih sambungan cerita Nabi Isa AS. Dan Allah ciptakan Nabi Isa AS dengan situasi yang sangat istimewa yang tidak ada pada yang lain, pada manusia yang lain, iaitu lahir tanpa ayah. Ada seorang lagi Nabi kan, tapi dia bukan tanpa ayah saja. Yang seorang lagi ni tanpa ibu dan ayah. Jadi beza sikit. Nabi Adam AS tanpa ibu dan ayah kan. Kemudian tanpa ayah Nabi Isa. Tapi tak ada yang memang ayah saja tanpa ibu, itu mustahil. Dia nak duduk tang mana tak tahu kan. Dia tak ada tempat dalam ruangan kan. Dia tak ada rahim kan. Ada sebenarnya orang putih buat dia nak test, nak try jadi orang perempuan. Dia buatlah dia test mengandung. Dia nak mengandung, nak cuba rasa macam mana susah periknya mengandung kan. Orang lelaki ni orang kafir lah kan. Dia suka eksperimen benda pelik-pelik kan. Sebab dia selalu rasa orang perempuan ni hidup dia senang. Kata orang perempuan ni senang sangat hidup dia kan. Apa-apa sikit kalau tengah berkapal tu lagilah semua lelaki belanja kata. Kan? Pergi makan pun lelaki belanja, beli apa-apa dia nak, semua lelaki keluar duit. Lepas tu lelaki kena struggle. Lepas tu dia kata orang lelaki ni kalau makin tak cerdik makin miskin. Tapi perempuan makin tak cerdik makin senang hidup dia. Kan? Sebab dia lah tu cara orang kafir lah. Maksudnya dia tak payah fikir apa-apa, dia dengan diri dia macam tu. Yang penting dapat pasangan kaya, dia kaya. Kan? Jadi bila dia rasa macam tu, akhirnya dia buat eksperimen. Kan? Nak kata hidup perempuan ni senang sangat, dan akhirnya eksperimen satu-satunya benda yang orang lelaki tak mungkin rasa ialah mengandung. Kan? Jadi dia pasanglah alat dekat perut dia. Sebab nak bermasuk dalam tak boleh. Dia tak ada ruang. Jadi dia pasang alat tu seberat saiz ibu mengandung tu, 9 bulan dia pakai tak lepas. Memang bolehlah tak lepas sebab dia tak payah mandi wajib kan, dia tak payah tak ada bersuci kan, orang bukan Islam. Baik, lepas tu sampai cukup 9 bulan, lepas tu dia pakai kasut tinggi. Sebab orang putih kan dia pakai kasut tinggi perempuan kan. Dia pakai kasut tinggi, dia pakai perut macam tu. Dia kata memang seksa betul lah berjalan. Dan memang siapa suruh pakai kasut tinggi kan. Cukup 9 bulan dia pasang alat untuk rasa contraction yang sakit 10 kali tu kan. Dia pasanglah alat. Dia kata setiap kali dia rasa tu menjerit, satu hospital dengar kan. Sampai 10 kali habis, selesai, cabut alat tu semua selesai. Dia kata mulai saat ini dia minta maaf kepada semua wanita dalam dunia ni. Dia kata rupanya bukan senang jadi perempuan. Ke baru cerita mengandung, dia tak tukar hormon kan. Kalau perempuan mengandung tukar hormon. Tak tu dia tak boleh buat lah. Tukar-tukar hormon kan. Yang asalnya dulu okey, mengandung jadi tak boleh. Kan dulu suka sangat ni makan sotong contoh kan.
Mengandung je tak boleh bau langsung sotong. Kan kata bau, tengok pun tak boleh. Kan dalam TV tu tiba-tiba kartun sotong, orang tak boleh tengok. Ada macam-macam pelik-pelik tu. Cikgu saya dulu dia kata dia kalau mengandung, mengidam dia makan kiwi kasut. Dia makan, tapi dia kata tu lah Allah bagi selamat baby kan, tak pernah jadi apa-apa. Tapi agaknya sebab tu anak dia hitam-hitam semua, dia kata. Katanya, kata cikgu tu. Tapi tu maknanya memang kita kata sebenarnya wanita ni memang dia punya kehebatan dia tak nampak. Kita banyak menahan dekat dalam kan, tahan sakit. Memang kekuatan wanita pada tahan sakit kan. Kita tahan perasaan, emosi wanita tak sama dengan emosi laki. Jadi laki kalau ada kes apa-apa, dia boleh diam tanpa menahan apa-apa. Dia tak tahan perasaan apa-apa pun, sebab dia memang tak ada perasaan kan. Tapi kalau kita tengok satu benda je, kita diam kita tu lebih besar pahala daripada yang laki tu diam. Sebab laki tu diam dengan tak ada apa-apa perasaan, kita diam dengan menahan perasaan. Contoh, tak ada apa pun berlaku depan mata kita, tapi ada tak pernah berlaku kita tahan perasaan sebab anak menantu tak balik raya? Sedih sedih tu kita diam je. Suami tak kisah, dah mereka tak balik, dia duk ajar kita rasional lah kan. Dia banyak kerja, dia tak sempat nak balik kan. Jadi si suami tak ada rasa apa-apa, dia tak tahan apa-apa, dia tak ada pahala menahan perasaan. Kita memang Allah bagi emosi tu ada, maka ada pahala menahan perasaan. Walaupun kita diam, sama-sama diam, sama-sama tak buat apa-apa, tu wanita punya pahala. Sebab tu kita nak masuk syurga mudah. Sebab hak sedia ada, tak payah buat apa-apa tu dah banyak dah. Orang lelaki dia kalau tak buat apa-apa, maknanya memang tak buat apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dalam sistem badan dia untuk dia conduct kan, termasuk perubahan hormon, pertukaran hormon menyebabkan emosi kita berubah-ubah kan. Hari ni rasa happy je, buatlah apa pun, kita ketawa je kan. Tiba-tiba minggu depan buat apa pun semua kita nangis kan. Minggu satu lagi buat apa pun semua kita marah. Tu emosi tu. Macam mana kita nak kawal kan? Itu semua memberi pahala kepada kita. Dan orang tak nampak benda tu kan? Tak ada siapa nampak. Sebab tu maknanya bila Allah kata wanita tu mudah ke syurga, bukan saja-sajalah, sebab Allah dah bagi kerja kat kita kan? Termasuk kita menguruskan diri kita sendiri. Bila Allah bagi kepada kita, misalnya ada kitaran haid, kok mana pun kita kena uruskan kita punya haid sendiri. Takkan kita panggil nurse untuk uruskan haid kita kan. Menyebabkan di situ tak buat apa-apa pun memang ada benda kita kena buat, dan di situ ada pahala. Dan orang lelaki tak ada nak buat pilihan tu, situ je dah satu perjuangan. Sebab kita tahu wanita ni memang cantik tu nombor satu. Sebab tu Allah bagi kepada wanita di syurga nanti, salah satu daripada keistimewaan wanita-wanita dunia ni adalah menjadi wanita syurga yang paling cantik, mengatasi kecantikan bidadari. Bidadari syurga tu dah cukup cantik dah. Wanita dunia kalau masuk syurga dia lebih cantik daripada bidadari. Jadi sebab itulah baju kita tu kadang-kadang kalau lah 10 orang puji baju kita tu, baju tu je lah kita pakai. Sebab orang kata cantik, tiba-tiba nampak slim pula kan, tiba-tiba nampak muda pula, yang tu lah kita pakai. Itu cabaran macam mana kita nak tahan perasaan. Sebab tu kadang saya fikirkan pengorbanan seorang ibu, dia bukan sekadar melahirkan anak dengan susah payah, tapi termasuk satu benda yang hilang daripada diri dia adalah kecantikan dia. Sedangkan kecantikan adalah benda yang sangat-sangat berharga bagi seorang wanita. Sebab tu pengorbanan kan, melahirkan seorang anak. Sebab tu ada ibu-ibu yang tak mau, bukan ibu lah, isteri yang tak mau mengandung sebab rosak badan. Memang rosak kan, yang model-model contoh kan, dia tak boleh jadi model lah. Yang kurang beriman sikit, saya tengok ada satu video tu, ibu ni asalnya model. Bila lahir anak dia, habislah body shape, memang tak ada shape lah kan. Dia dah tunjukkan anak dia gambar zaman dia muda, tengok body ibu kan, macam ni. Tapi sejak kamu keluar, ibu dah tak ada dah body macam ni. Dia duduk sebutkan anak dia. Maksudnya ini orang yang tak beriman lah. Tapi maknanya memang itu antara pengorbanan kan. Pengorbanan yang memberikan pahala sangat besar. Itulah antara juga kita tak payah buat apa-apa, dapat pahala kita korbankan perasaan. Dan kita tengok dalam ayat sebelum ni bagaimana cerita peristiwa kan, ruh Nabi Isa AS ditiupkan ke rahim Maryam kan? Dan kemudian Maryam melahirkan anak dia, dan kemudian Nabi Isa juga merupakan kelebihan. Ini cerita tentang mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Isa yang pertama sekali ialah boleh bercakap
masih dalam buayan. Dan Nabi Isa waktu baby, waktu bercakap tu bukan bahasa pelat-pelat baby, tapi dia cakap dengan bahasa orang dewasa. Dan itu mukjizat yang pertama. Dan kemudian dalam ayat 48 tu mukjizat juga. Mukjizat di mana Nabi Isa AS tu boleh mendapatkan ilmu. Allah bagi kepada Nabi Isa ilmu berkaitan dengan Alkitab. Alkitab ni maknanya Taurat dan Injil. Jadi di cerita kitab Taurat ni, kalau kita ingat kitab Taurat ni Nabi Musa kan, Nabi Musa AS. Baik, kitab Taurat ni pernah hilang daripada Bani Israel. Jadi Nabi Musa ajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Dan ni Bani Israel, dia punya kitab adalah Taurat. Asalnya Bani Israel beriman. Kita ingat Israel yang sekarang kita duk kata memang musuh Islam tu, asalnya dialah yang beriman. Bangsa Arab yang sekarang Islam, asalnya dialah yang kafir. Asalnya sebelum Nabi SAW bangkit sebagai Rasul. Baik, jadi kemudiannya bila dalam kitab Taurat, kitab Taurat tu satu ketika zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu pernah hilang. Disebabkan kaum Bani Israel ni bergaduh. Dia ada 12 puak kan. Ada 12, siapa biasa pergi Mesir, dia punya batu mancarkan mata air tu, dia ada 12 mata air. Sebab Bani Israel ada 12 puak yang suka bergaduh. Jadi perangai dia memang suka gaduh. Siapa suka bergaduh maknanya jadi disebabkan dia suka bergaduh, sampai nak pancar mata air pun kena bagi satu puak satu. Kalau tidak ada bergaduh. Tapi daripada banyak-banyak 12 puak ni, dia adalah sekutu dia. Kadang-kadang dia geng-geng macam tu kan. Yang 10 puak ni satu geng, 2 puak lagi satu geng. Jadi bila dia geng macam ni, dia sekutu pula dengan orang lain. Sebab dia nak gaduh sama dia. Dia macam adik-beradik lah. Ada kan anak-anak yang suka gaduh ni. Misal kata dia 5 beradik, 3 geng, 2 geng. Kan? Siapa yang ada anak lagu tu lah. Ada ni, memang ada kan. Spesies dia. Dia suka gaduh. Jadi yang satu tu geng 2 orang, satu lagi geng 3 orang. Tapi yang ni yang lebih-lebihnya adalah dia minta tolong orang luar. Jadi yang 3 ni dengan 2 ni dia berpecah. Dia ni adik-beradik, tapi dia pecah. Lepas tu dia minta tolong orang luar untuk kuatkan geng dia. Jadi dia perang sama-sama dia 2 kelompok ni. Yang satu minta tolong orang luar golongan A, yang satu lagi minta tolong golongan B. Dua-dua orang luar ni musuh kepada orang beriman. Musuh Islam lah kalau zaman sekarang. Macam kita sekarang kan, ada negara Islam minta tolong dengan Amerika, minta tolong dengan Israel kan. Padahal negara Islam, sama-sama negara Islam perang, tapi minta tolong dengan musuh Islam. Itu yang pernah berlaku zaman Bani Israel. Ni kalau kita belajar daripada sejarah dan benda tu berulang. Baik, dia orang seronok lah menolong. Sebab apa? Sebab supaya asalnya orang Islam yang ada 12 kelompok orang beriman ni, yang misal katalah kita letak jumlah dia, asalnya orang Islam ni kuat 12 juta lah contoh kan, 12 kelompok tu 12 juta. Bila dia perang sama dia pecah. Bila pecah tu jadi sikit, lemah lah bila sikit kan. Jadi dia geng tu supaya pecah belahkan orang Islam ni gaduh sama dia. Sebab sebenarnya musuh Islam tahu dia takkan dapat kalahkan kita. Melainkan kita yang mengalahkan kita. Sebab kekuatan sebenar pada manusia ni ada pada roh dia. Dan kemenangan umat Islam selama ini dalam sejarah ada pada pertolongan Allah. Bukan pada kekuatan senjata. Itu sejarahnya. Jadi orang kafir tahu kok mana pun dia takkan dapat kalahkan kita. Kan? Sebab tu kadang saya terfikir hang tua dengan hang jebat kan. Dia akhirnya dia membunuh kan, dia saling membunuh. Padahal itu pahlawan paling kuat di tanah Melayu. Musuh Islam tak dapat nak bunuh dia. Sebab mereka ada kekuatan iman. Hang tua ni cerita dia bukan, jangan bayang muka Piramli. Waktu dia punya filem kan, dia sebenarnya kisahnya memang hang tua ni bukan, geng-geng ni 5 hang ni dia bukannya semata-mata pahlawan. Dia orang ni memang orang yang sangat walak kepada pemimpin. Walak pada pemimpin ni maknanya kok mana pun dia orang ni orang yang beriman lah sebenarnya kan. Sebenarnya orang yang hebat keimanan dia, sebab tu dia faham konsep walak pada pemimpin. Walak pada pemimpin ni maknanya taat kepada sultan pada masa tu kan? Jadi ketaatan tu selama tidak melanggar hukum syariat. Itu yang akhirnya berselisih. Ini macam sahabat Nabi kan biasa juga berselisih pendapat kan. Dan bukan salah, semua betul. Ada macam tu kan? Jadi bila berlaku
akhirnya pergaduhan dalaman, itu yang orang luar seronok. Sebab tu kita kena ingat, kita ni sama-sama kita jangan gaduh. Sebab yang tepuk tangan memang orang luar. Dia nak tunggu kita pecah, nak tunggu kita jadi lemah. Sebab tak ada siapa dapat kalahkan kita melainkan kita sendiri. Dia tahu dia lemah, dia tak dapat kalahkan. Macam yang berlaku di Turki kan. Dia kan sebenarnya kalau ikutkan British, usaha dia untuk menjajah Turki tu sangat dahsyat. Kalau nak tengok cerita ada difilmkan Payitat Sultan Abdul Hamid. Boleh tengok tipu daya dia. Itu berlaku juga di tempat kita. Macam mana tipu daya dia buat sampai membentuk satu kumpulan yang sembunyi-sembunyi kan. Untuk tipu daya masuk ke orang dalam, cari pembelok-pembelok, macam-macam dia buat. Tapi akhir final dia semua gagal. Sebab ada seorang sultan yang betul-betul kuat keimanan dia, menyerahkan diri dia kepada Allah, buat keputusan semuanya bukan berdasarkan nafsu dan sifatnya sangat adil. Kan? Kalah. Akhirnya apa dia buat? Dia tahu kita tak akan dapat kalahkan orang Islam selagi orang Islam ada orang yang macam ni. Ada pemimpin yang macam ni. Pemimpin yang betul-betul beriman pada Allah, betul-betul adil, sanggup korbankan diri sendiri kan, demi memakmurkan agama Allah atas muka bumi. Jadi bila dia sedar dia tak akan dapat kalahkan, maka dia cari orang Turki juga. Orang dalam lah yang nak kuasa. Ni biasa dia akan pilih yang ada penyakit dunia. Hati-hati, kita punya penyakit dunia ni, setan selalu ambil kesempatan. Semua orang ada penyakit dunia. Ada orang dia suka teringin sangat nak kaya. Ada orang teringin sangat nak glamour. Kan? Ada orang teringin sangat nak hidup bahagia. Ni semua penyakit-penyakit yang kalau melampau setan ambil kesempatan tu. Kan? Jadi dia orang ada simbol-simbol yang dia orang gunakan untuk istilahnya mengiklankan fahaman-fahaman gerakan-gerakan tertentu. Ini permainan dunia lah. Kalau kita tahu lah, kita baru sedar yang ada dalam hidup kita ni tak ada apalah. Yang kita kenal, kita tahu masalah-masalah hidup kita tak ada apa. Sebab dunia ni penuh dengan permainan. Kan? Ada golongan tertentu yang mempermainkan setiap daripada kita manusia ni seolah-olah tak ada nilai. Kan? Seolah-olah macam alat-alat mainan dia je. Kan? Dan itu berlaku. Baik. Dan sampailah akhirnya betul-betul Turki dapat dijatuhkan, disekularkan oleh orang dia sendiri yang cintakan pangkat. Dia bagi pangkat kan. Itu yang namanya Kamal Atatürk yang akhirnya berkahwin dengan seorang wanita yang memang diceritakan dalam sejarah juga agak pelik sikit perkahwinan ni kan. Sebab wanita tu asalnya bukan Islam kan, kemudian tiba-tiba masuk Islam, kahwin dengan dia tapi tak pakai tudung, dan wanita itulah yang memulakan gerakan untuk wanita-wanita Turki mencabut tudung masing-masing, dan berjaya. Hanya dalam tempoh beberapa tahun. Lepas berjaya tersebar, akhirnya wanita Turki tak pakai tudung lagi, dia cerai. Tu dia agak pelik tu kan. Jadi memang ada orang yang sanggup gadaikan kehidupan peribadi untuk agenda-agenda tertentu kan? Dan maknanya sampailah hari ni kan, memang kalau kita kata tudung Turki tu tak ada labuh kan. Selabuh-labuh dia labuh lagi kita kan. Tudung Turki tu biasanya dililit kat leher je kan. Adalah yang sampai bahu tu ada kan. Tapi biasanya kalau yang ahli-ahli jemaah masjid ni, kalau dibagi hadiah tudung Turki, dibuat alas meja. Sebab tak cukup labuh. Jadi itu keadaan dia. Tapi mujur lah, pakai tudung tu dah mujur. Sebab masa zaman Kamal Atatürk tu tak boleh langsung pakai tudung, tak boleh. Jadi wanita-wanita yang nak sekolah kan, yang nak sekolah, di sekolah dibuat undang-undang sama ada buka kepala ataupun buka kaki. Jadi kalau kepala nak pakai tudung, skirt kena naik atas tinggi. Kalau skirt nak labuh, kepala kena buka. Dia buat undang-undang gitu. Jadi akhirnya membudaya biasa dengan pakaian macam tu. Di sekolah ni sebenarnya sangat mendidik pakaian kita. Sebab tu saya tengok sekolah-sekolah yang ada kita kan, sekolah kebangsaan dengan pakaian macam tu. Dia pakai macam mana kat sekolah dia tu kan, tiap-tiap hari kan, berpagi-pagi dengan pakaian tu, balik petang. Habis sekolah dia akan biasa dengan pakaian tu. Dan pakaian kita kadang yang baju putih nampak tu, malu kadang tengok kan sebenarnya. Kan zaman sekolah dulu tak rasa kan. Putih memang tembus pandang kan. Lepas tu anak-anak dara yang baru-baru balik ni, dia tak reti pun nak pakai betul-betul. Dia tak tahu badan dia tu dah berubah gitu kan. Daripada zaman kanak-kanak ke remaja tu, dia kadang tak sedar. Jadi kadang tak tebal mana pun dia pakai lapis-lapis tu. Dan kemudian dia biasa dengan pakaian tu. Itu yang keluar daripada sekolah sampailah dewasa, akhirnya biasa
dengan pakaian macam tu. Indonesia contohnya, macam mana boleh dia pakai miniskirt macam biasa je, artis-artis pakai miniskirt. Sebab sekolah kebangsaan dia memang pakai miniskirt. Jadi dia terbiasa tiap-tiap hari. Itu mendidik secara tak langsung. Dengan pakaian tu, maka dia biasa dengan pakaian macam tu sampailah dewasa. Itu pendidikan. Jadi itu yang nak dibawa dalam pendidikan sekolah di sana. Itu mana kita kata konsep macam mana akhirnya orang boleh menghancurkan dan memusnahkan Islam ni dari dalam. Dia akan cari orang dalam yang ada penyakit hati. Jadi hati-hati dengan penyakit hati kita. Hati-hati dengan hati. Baik, hati kita ni kita bukan kata nak bagi hati kita tak ada penyakit langsung sama sekali, bersih, tak teringin langsung dunia ni, itu tahap wali, tahap tinggi kan. Memang kita tak expect lah kita duduk di tahap setinggi tu, tapi paling kurang kita berhati-hati supaya jangan sampai penyakit hati kita tu menjadi peluang untuk syaitan merosakkan kita. Cuba cek kita, siapa yang rasa kalau jadi kaya kan bestnya lah kalau rumah macam istana. Ada rasa tak? Kan? Rumah tu kepala paip buat daripada emas. Bestnya kan. Kalau pergi hotel mewah tu, bestnya kalau rumah kita macam ni kan. Hotel 7 bintang. Sebenarnya yang paling mewah tu yang 1000 bintang. Tahu hotel 1000 bintang? Siapa pernah pergi? Hotel 1000 bintang ni yang tak ada bumbung. Bintang dia ada di langit. Hotel 1000 bintang. Itulah yang paling mewah kan. Cuma orang tak nak kan. Orang nak bumbung. Baik, bila kita nampak tempat yang mewah-mewah tu, kita teringin sangat nak dapat rumah macam tu. Maknanya ada tu dalam hati kita. Penyakit yang kita kena hati-hati. Jangan sampai keinginan kita kepada hidup bermewah tu menyebabkan akhirnya kita mengorbankan kita punya prinsip. Apalagi prinsip yang berbentuk prinsip agama. Kan? Keinginan apa lagi? Ada yang teringin sangat nak hidup bahagia. Selalu jealous kalau tengok kawan-kawan kita posting kat Facebook kan. Posting suami buat gini, suami tolong gosok baju, suami jaga anak. Ni kadang-kadang buat orang jealous. Yang suami dia asyik tidur macam kat rumah kan. Kita tu jealous sangat tengok orang ada pula gambar-gambar sweet-sweet tu kan. Kita kata suami kita tobat lah tak buat gitu. Padahal sebenarnya banyak kes gambar sweet, hakikatnya sour. Sweet sour hidup dia kan. Depan kamera je sweet kan, belakang kamera sour kan. Jadi dia memang selalulah rasa ikan sweet sour kan. Itu hidup dia. Tapi kita jealous gitu. Kita nak sangat hidup macam tu. Itu maknanya ada penyakit sebenarnya dalam hati kita. Kita selalu inginkan sesuatu yang tak ada pada kita. Dan itu syaitan ambil peluang. Syaitan ambil peluang tu yang akhirnya orang jadi buat dosa, buat maksiat sebab nak dapatkan benda tu. Hal-hal dunia ni yang kita perlu ingat bahawa dunia ni adalah permainan. Kan sifat dia kan Allah sebut dalam Quran, dia permainan, dia tipu daya, dia penuh dengan kepalsuan. Jadi kita anggap mainan-mainan semua ni, mainan-mainan ni jangan diimpikan. Buat main je lah. Buat main, tapi main yang dapat pahala. Dan sampai kepada pakaian kita ni mainan-mainan. Balik ni belik almari. Mainan. Mainan kita berderet mengalahkan mainan anak kita. Mainan memang. Mainan mak-mak. Mak-mak ni banyak mainan je. Dekat meja solat mainan juga tu. Krim ni, skincare ni, makeup ni, semua tu mainan juga tu. Boleh pakai, tapi pastikan tidak melanggar hukum Allah. Masuk dapur penuh lagi mainan. Anak kita punya bilik mainan satu je. Kita punya bilik mainan, bilik tidur kita mainan kan. Almari kita penuh mainan. Masuk dapur, rak penuh mainan. Periuk belanga tu mainan tu. Ada orang nak beli periuk sampai gaduh dengan suami kan. Ada kan, periuk tu canggih sangat, mahal sangat. Suami tak bagi beli sebab bukan rajin masak pun. Lepas tu beli juga sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba terbocor rahsia masa periuk tu jatuh. Kan, tong bunyi bising sebab dia berat kan. Periuk mahal ni biasa berat. Suami tengok apa dia jatuh macam bumbung runtuh. Tengok-tengok, ya Allah, ni periuk yang tak bagi beli hari tu kan. Bergaduh, perang kita 3 hari 3 malam pasal periuk. Jadi maknanya itu permainan, mainan yang buat kita akhirnya bergaduh. Macam budak-budak kan, budak-budak tu kalau mainan gaduh je manjang, berebut Lego, berebut kereta kontrol kan. Jadi kita punya mainan kadang beza. Sebab tu ada ahli psikologi kata sebenarnya yang perlukan mainan ni bukan anak-anak, mak bapak.
Dia belikan mainan untuk anak tu, sebenarnya mak bapak tu yang nak main, bukan main-mainan tu. Anak dia tak reti pun benda tu mahal ke murah, dia tak reti pun mainan tu canggih ke tidak. Janji ada benda dia nak buat. Kita bagi dia kain buruk pun, kalau benda tu dia boleh buat sesuatu, dia boleh buat. Kita bagi dekat dia cawan-cawan plastik pun, dia okey je. Nak bagi kat dia pinggan mangkuk kita pun, dia okey, lagi best. Dia boleh susun-susun macam Lego. Dia tak tahu pun mana satu mainan, mana satu bukan. Bagi dia semua mainan. Jadi kita boleh kongsi mainan dengan dia. Kan? Ni dalam almari ni semua mainan mak, boleh main. Habis dia main, rosak habis. Baik, itulah dunia kan. Dunia yang maknanya bila kita anggap dia sebagai mainan, kita tahu kan mainan ni, kalau budak-budak kan dengan mainan dia main, bila rosak dah lah kan. Dan cuma kita ni kena ingat, mainan yang ada kat dunia ni, semua yang ada ni adalah untuk kita gunakan supaya dapat pahala. Dia untuk ibadah kan. Pakaian kita yang memang permainan dunia lah kan. Sebab tu nak pilih yang cantik kan. Dia dapat belajar kitab Taurat kan. Allah bagi dia ilmu tentang kitab Taurat. Pada zaman Nabi Isa lah kembalinya kitab Taurat yang asalnya hilang tadi. Dan bila Bani Israel pecah belah, dia gaduh kan. Lepas tu musuh dia jadi geng dia. Bila perang, akhirnya kalah salah satu puak. Dan akhirnya kemudian bila contoh kan, Bani Israel ada puak A, puak B. Dia sekutu dengan musuh kan, A, B juga. Bila misal kata A menang, kemudiannya yang tadi musuh Islam yang sekutu tadi tu, dan musuh pada Bani Israel yang kononnya geng tolong Bani Israel ni, dia pula perang dengan Bani Israel yang dia tolong supaya hancur. Jadi tujuan dia orang nak hancurkan semua Bani Israel. Itu kena hati-hati orang kafir ni. Kita pergi minta tolongan dia, lepas dia menangkan kita, dia bagi kita menang, lepas tu dia akan bunuh kita sebab kita dah tinggal sikit kan. Jadi itu yang berlaku masa tu. Sampailah akhirnya perang kalah Bani Israel. Masa itulah kitab Taurat pun hilang. Sebab mereka semua jadi tawanan, jadi kira macam dijajah. Setiap orang yang belajar kitab Taurat, mengajarkan kitab Taurat, akan ditangkap dan dibunuh. Kitabnya akan dirampas. Maknanya kuliah-kuliah macam ni tak ada, tak boleh masa tu kan? Ada je yang orang nak ajar, kitab dirampas, orangnya dibunuh. Sampai akhirnya kitab tu hilang daripada Bani Israel, tak ada panduan. Tapi pada zaman Nabi Isa AS, kitab tu dikembalikan dengan cara diajarkan kepada Nabi Isa AS. Jadi sebenarnya ceritanya Nabi Isa ni, pengikutnya, di kalangan pengikutnya ada orang Bani Israel. Cuma bila kemudiannya turun, lepas daripada kitab Taurat diajarkan, dapat pula kitab Injil. Jadi dengan itu maka kitab Taurat dah tak valid. Bani Israel sakit hati, dia benci kepada Nabi Isa. Bani Israel ni kan memang sifat dia suka bunuh Nabi-Nabi dia kan. Kita pernah cerita kan, Nabi-Nabi dia yang tolong dia, yang dia minta tolong apa-apa semua minta dengan Nabi tu. Dia minta benda pelik-pelik dengan Nabi tu kan. Dia minta dengan apa-apa dia nak, dia minta terus dengan Nabi. Nabi doa, Allah terus bagi. Tu yang Bani Israel rasa hebat. Dia minta apa benda semua dapat kan? Nak minta makanan dari langit, nak minta awan. Kita dah pernah cerita sebelum ni kan, awan yang menaungi dia. Dia minta macam-macam benda. Dah dapat makanan VIP, makanan dari langit, al-manna wassalwa. Tiba-tiba dia minta pula makanan dari bumi pula kan? Lepas tu macam-macam dia minta, semua Nabi layan dan semua dia dapat. Tapi kemudian bila satu je benda dia tak dapat, dia bunuh Nabi tu. Itu perangai dia. Jadi bila Nabi Isa tiba-tiba datang dengan bangkit sebagai Rasul dengan kitab Injil, maka dia sakit hati kan? Walaupun dia dah dapat balik kitab Taurat melalui Nabi Isa juga, tapi dia sakit hati dan dia benci pada Nabi Isa. Dia cuba wujudkan fitnah pada Nabi Isa kan? Itu yang akhirnya Nabi Isa ditiang salib tu kan? Tapi bukan Nabi Isa sebenarnya yang ditiang salib kan? Ditukar. Tak apa, yang tu kita tengok kemudian. Cuma ayat 49 ni dijelaskan lagi apa dia mukjizat Nabi Isa yang menyebabkan akhirnya orang mempertuhankan Nabi Isa. Yang pertama, dia sebagai Rasul kan, ila Bani Israel. Jadi Nabi Isa sebenarnya Rasul kepada Bani Israel. Setelah Nabi Musa, dia Rasul pada Bani Israel. Jadi kita boleh tengok apa beza Yahudi dengan Kristian. Kristian dia kata dia ikut Nabi Isa kan, Yahudi dia kata dia ikut Nabi Musa. Tapi kalau ikutkan dalam ni dijelaskan, sebenarnya Nabi Isa memang turun bangkit sebagai Rasul untuk Bani Israel. Bani Israel ni yang pegang kitab Taurat lah, tu asal dia. Baik. Kemudian dia kata anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku tu Nabi Isa,
Aku telah didatangkan kepada kalian untuk ataupun dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Aku sendiri adalah tanda kekuasaan Allah. Baik. Tanda tu apa? Anni akhluqu lakum minat-tini ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Tu mukjizat pertama. Menghidupkan burung. Jadi Nabi Isa dia boleh ambil tanah, dia bentuk tanah tu jadi burung, kemudian ditiup. Tiup. Kita nak kata tiup roh, sebenarnya Nabi Isa bukan tiup roh tapi memang Nabi Isa tiup lah ke burung tadi tu, burung yang buat daripada tanah tu, dan burung tu hidup. Jadi sebab itulah orang Kristian kata antara kelebihan Nabi Isa adalah menghidupkan sesuatu daripada yang memang tak ada nyawa sama sekali. Jadi sebenarnya yang Nabi Isa tiup tu hanya simbolik, tapi kan di ayat tu ditutup dengan biiznillah, dengan izin Allah. Izin tu apa? Kalau kita selalu kata izinkan saya datang ke rumah awak esok, boleh? Tuan rumah pun kata, saya tak izinkan. Itu kita datang tak? Tak lah, pasal dia tak izin. Kalau dia kata okey, boleh, maknanya dia izinkan, kita pun datang. Izin tu apa? Kebenaran. Ataupun kita kata izin ni adalah apabila sepakat kehendak kita dengan kehendak dia. Jadilah izin. Jadi bila kehendak dia nak datang rumah kita, kita pun sepakat dengan kehendak dia, iaitu okey, dia boleh datang rumah kita. Maka dia maknanya izin. Jadi bila kata dengan izin Allah, maknanya kehendak Nabi Isa untuk menghidupkan burung tadi sesuai dengan kehendak Allah. Allah izinkan, maka berlaku. Kita kan contoh, kita nak apa? Kita nak sesuatu, kita teringin sangat nak pergi umrah contoh kan. Allah izinkan. Kan? Maknanya kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. InsyaAllah saya pergi umrah minggu depan. Doakanlah. Ada juga orang kata, Ustazah patut bagi tahu awal-awal, ada kuliah ke tempat lain lah. Saya kata minta maaf, memang tiba-tiba. Mungkin orang lain biasa umrah 4-5 bulan awal dah tahu, dah siap sedia. Saya apa pun tak siap sedia. Ni baru balik dari Thailand, baru sampai malam tadi kan. Tak ada apa lagi siap kan. Tapi maknanya bukan semua orang lah kot siap lama-lama ni kan. Ni memang last minute, tiba-tiba lah. Tapi cuma saya fikirkan, itulah namanya izin Allah. Saya lama dah teringin suami saya tergerak hati nak pergi gitu kan. Nak pergi sama-sama lah kan. Tapi saya tak cakap, kita saya doa je kan. Doa je, tak cakap. Sebab kita tahu orang lelaki kita tak boleh suruh kan. Maknanya bila sampai tiba-tiba masa tu, kalau ikut perbincangan tu bukannya bincang serius nak pergi. Asalnya kakak yang nak pergi, kakak tak jadi pergi kan. Bawa anak dia lah, anak saudara dia. Anak saudara saya lah kan, anak dia. Jadi masa tu saya kata kalau dia nak pergi, saya boleh ikut, saya boleh teman kan. Okey, saya teman. Tiba-tiba suami saya cakap dia pun boleh pergi. Terkejut juga kan. Tiba-tiba yang lain-lain nak pergi tu semua tak jadi. Tiba-tiba kami bertiga saja, saya, suami dengan anak saudara. Saya fikir memang kalau Allah nak izinkan tu macam mudah aja benda tu, boleh tiba-tiba berlaku. Terus beli tiket, kami pergi sendirilah, tak bawa siapa-siapa dan tak pergi dengan siapa-siapa. Pergi bertiga. Cuma bila balik kampung, balik Perlis baru ni, balik kampung, saya cakap dengan ayah saya, asalnya nak pinjam ihram kalau ada kan, nak bagi untuk suami. Ayah saya dulu kan selalu pergi Mekah kan. Dia haji lebih daripada 20 kali. Sebab dia bawa orang dulu kan, bawa orang haji. Tu yang lebih dari 20 kali tu. Umrah tak terkira lah, tak berapa ratus kali kan. Dan dia belajar kat sana juga. Dulu tak ada peraturan limit. Kalau haji berapa kali boleh. Dulu kalau tiap-tiap tahun nak haji pun boleh. Jadi memang selalu pergi. Jadi dia memang simpan baju ihram dia. Masa tu saya cakap lah dengan ayah, nak pergi umrah minggu depan. Tiba-tiba ayah kata, kalau adik nak pergi, bawa lah abang bayar. Tiba-tiba adik pula kan, adik bongsu kan. Tiba-tiba dia pula ikut kan. Jadilah 4 orang kan. InsyaAllah lah, ni tengah duk bincang-bincang nak beli tiket dah ni kan. Jadi maknanya kita kata benda tu macam, dia kalau Allah nak bagi jadi tu sekelip mata dan dia sangat mudah kan. Kita tak plan-plan, tak fikir-fikir. Adik pun duk fikir, betul ke boleh pergi? Nak kena tengok jadual kuliah, sebab dia masih belajar kan. Tengok jadual kuliah, ada semua. Maknanya kalau dah Allah kata boleh pergi. Kalau tak, maknanya kita plan lah macam mana pun tak terjadi. Itu kata izin Allah. Keinginan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saya pesan
dia minta sangat tu, tiba-tiba nak suruh adik pergi, dia kata minta semua tolong doakan Abah di tempat mustajab doa. Tu je, banyak kali dia ulang-ulang. Saya tak tanya doa apa, saya cuma cakap saya doakan yang terbaik lah kan. Sebab prinsip saya dalam bab kita mohon pada Allah ni, kita mintalah apa yang terbaik untuk kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita rasakan baik dan kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita kan. Kita minta Allah bagi apa yang terbaik je. Allah yang aturkan hidup kita. Kita nak serahkan diri kita, dan di situ perlu ada satu perasaan kita nak supaya kita punya hati ni betul-betul, orang kata apa, Allah bagi kita kelapangan hati untuk betul-betul follow, betul-betul okey je. Allah bagi macam ni tak apa, kita buat je. Kan? Allah bagi macam ni tak apa, kita hadapi. Sebab kita dah minta yang terbaik kan. Dia masalahnya kita doa minta yang terbaik. Bila Allah bagi yang terbaik tapi tak baik untuk kita, kita tak nak kan. Kita nak juga yang terbaik maksud kita tu, kita cancel pula doa hari tu kan. Hari tu memang minta yang terbaik, tapi hari ni ya Allah, ni bukan yang terbaik aku nak. Yang terbaik yang aku nak ialah kan. Akhirnya kita tak dapat terima. Yang tu kita nak minta supaya Allah bagi lapang dada pada kita. Kita boleh terima apa yang terbaik yang Allah bagi. Terbaik ni kan maknanya, mungkin kalau terbaik untuk kita, kita nak hidup senang, bahagia, kaya, raya, tenang, aman, damai. Kita nak semua perfect hidup kita, cukup. Tapi Allah bagi yang terbaik untuk kita, yang lepas mati baru kita faham kenapa kita kena hadapi semua tu. Dan hidup yang penuh dengan kepayahan. Sedangkan kekasih Allah pun hidup dia adalah jalan hidup yang paling susah di kalangan kita semua. Tapi dia kekasih Allah. Sebab Allah tahu itulah yang terbaik untuk dia. Selepas mati baru kita faham. Jadi sekarang apa yang kita lalui, Allah sayang kita. Allah sedang bagi yang terbaik. Dan kita minta juga untuk seterusnya hidup kita, Allah bagi yang terbaik. Dan apa pun yang terjadi, supaya Allah bagi kita kekuatan. Tu je. Bukan kata kita ni power sangat nak boleh hadapi semua masalah hidup ni, macam hebat sangat dah. Tapi kita minta supaya Allah bagi kita kekuatan. Itu yang terbaik. Baik. Kemudian itu cerita dia. Maknanya kita teringin sangat nak pergi, tapi tak dapat. Haji pun banyak kes kan. Orang kalau ikut giliran banyak tahun lagi, tiba-tiba dapat. Ada yang sepatutnya pergi, tiba-tiba tak dapat kan. Itu semua maknanya Allah izinkan. Izin Allah. Keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah SWT. Itu nama izin. Baik, jadi Nabi Isa dia kata dia dapat buat ni dengan izin Allah, bukan dengan kehendak dia. Seperti yang didakwa oleh golongan Nasrani ataupun Kristian sekarang yang mengatakan Nabi Isa yang menghidupkan. Nabi Isa sendiri bagi tahu bukan dia yang menghidupkan, tapi Allah yang hidupkan. Cuma kalau kes burung ni, lepas daripada Nabi Isa bagi dia hidup kan, dia terbang tu, burung tu terbang, lepas terbang hilang daripada pandangan mata, burung tu mati. Jadi dia sekadar hidup sekejap je untuk menunjukkan kuasa Allah. Dan Nabi Isa sambung biiznillah tu nak bagi tahu inilah kuasa Allah. Aku ni bawa main mukjizat nak tunjuk pada kamu, inilah kuasa Allah. Itu saja. Baik. Dan kemudian wa umriul akmah. Ni satu lagi mukjizatnya adalah wa umriul akmaha wal amrasa, dan aku boleh menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak. Baik, buta ni, kalau buta aksiden, dia masih boleh mudah sembuh. Misal kata aksiden asalnya celek mata, lepas tu aksiden termasuk apa benda kaca ke apa dalam mata, itu boleh diubati lebih mudah. Tapi kalau buta sejak lahir, maknanya ada organ tak cukup. Ada, bukan organ kot, panggil apa tah dekat mata tu kan, yang menyebabkan dia boleh melihat tu, itu ada yang tak cukup kalau dia sejak lahir. Jadi pada zaman Nabi Isa, tak ada seorang pun boleh ubati penyakit ni. Kalau buta sejak lahir memang permanen, tapi Nabi Isa boleh. Sama juga penyakit sopak. Sopak ni dia penyakit kulit. Penyakit sopak ni, kalau orang kena penyakit sopak, dia punya penyakit kulit tu bukan setakat chickenpox kan. Biasa penyakit kulit apa? Gatal-gatal kan. Yang ni kalau sopak ni, dia sampai tahap kulit tu bernanah, keluar darah tak berhenti. Kira orang kalau dah kena penyakit sopak memang kena pulau. Orang takkan nak dekat dengan dia, bau dia busuk. Tapi Nabi Isa boleh sembuhkan.
Baik, di sini ulama kata setiap daripada rasul dia akan diberikan mukjizat sesuai dengan zaman dia. Jadi zaman Nabi Isa memang benda yang paling melata ataupun paling banyak orang yang kelebihan orang pada masa itu adalah dalam bab perubatan. Jadi masa tu ada banyak tabib, banyak doktor lah istilahnya. Maknanya dia orang punya kepakaran bangsa yang hidup pada masa tu adalah perubatan. Sebab tu agama Kristian kalau kita tengok kan, dia lebih kepada melihat mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perasaan. Sebab kita boleh bayang kehidupan orang yang intelek, orang yang academician, dia lebih kepada struggle belajar kan, menuntut ilmu. Yang itulah mukjizat yang ada dekat Nabi Isa. Beza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW zaman dia syair kan, masyarakat paling hebat syair. Kita pernah cerita sampai dekat pasar tu boleh buka booth kan, meja jualan syair. Syair ada dua makna. Satu syair bahasa Melayu syair, satu lagi syair mana gandum. Kalau pergi kedai dekat Arab sana cakap syair, dah bagi biji gandum. Sebab zaman sekarang tak jual lah syair waktu kan, kena pula pergi kedai runcit, memang confirm dapat gandum kan. Syair dekat Arab pada masa tu dijual, maknanya sampai tahap ada boleh buka booth, boleh buka meja, orang boleh order nak syair tentang apa. Nak syair sedih, okey dia tulis, dia buat lah. Kita cerita je lah apa dia kita nak, dia buatkan syair dia. Jadi orang masa tu bercakap pun pakai syair-syair kan. Kalau sekarang mungkin banyak pick up line lah kan. Baru ni pergi satu tempat tu, dia dalam gua, dia kafe dalam gua, kedai kopi lah kan, dia dalam gua dengan anak-anak saudara kan. Dan kemudian ada satu ayat pick up line kan. Ni bukan semua orang faham kan. Sebab dia kedai kopi, dia tulis lah, kopi tidak perlukan gula jika berada di hadapanku. Ada orang lambat sikit faham. Kopi tidak perlukan gula jika berada di hadapanku. Sebab apa? Sebab aku sudah cukup manis untukmu. Yang tu kita sambung sendiri. Sambung sendiri lah. Dia habis kat situ je ku kan. Itu kan bahasa-bahasa gitu lah. Bahasa-bahasa gitu tu bukan semua orang boleh buat kan. Itu bahasa kita zaman kita sekarang. Zaman Nabi bahasa dia bahasa syair. Memang bahasa yang sambil sembang-sembang pun dia boleh keluar syair. Saya ingat orang Melayu kita dulu-dulu pantun kan. Kalau nak pergi melamar orang tu, tak apa tu, pantun tu tak ingat dah kan. Buah cempedak di luar pagar kan. Ambil galah tolong jolokkan kan. Kami datang, macam-macam lah kan. Kita sambung. Dulu kan macam-macam. 2-3 kucing berlari. Sekarang lain dah kan. 1, 2, 3, 4 iPhone Siri macam tu kan. Dah tukar dah pantun. Tapi itu kemahiran kita dan hilang daripada generasi sekarang kan. Dia dah bertukar kemahiran. Jadi memang setiap zaman dia akan berubah. Kan? Zaman Nabi berubah. Zaman Nabi Isa lain, zaman Nabi Muhammad SAW lain. Jadi Allah bagi mukjizat sama dengan zaman dia, sebab kita nak mencabar musuh-musuh orang beriman. Zaman Nabi Musa, apa kelebihan masyarakat dia? Sihir. Sebab tu Nabi Musa punya mukjizat, tongkat bertukar jadi ular. Sihir jugalah yang nampak macam sihir, tapi bukan sihir. Yang ni betul kan? Betul-betul. Jadi kita boleh bayangkan macam mana ajaran Nabi Isa ni banyak kepada kasih sayang, sebab memang zaman dia tu hidupnya macam aman damai je, lebih kepada daya intelek, membina daya intelek. Jadi orang pandai-pandai banyak zaman tu. Sebab tu Nabi Isa dia pandai membaca, pandai tulis. Nabi Muhammad SAW tak pandai. Dia ummi kan. Nabi Muhammad SAW tak boleh baca, tak boleh menulis. Sebab untuk selamatkan daripada fitnah. Kalaulah Nabi Muhammad SAW pandai membaca dan menulis, orang akan tuduh Nabi Muhammad SAW ni baca syair-syair zaman dulu dan kemudian menulis syair yang baru. Jadi untuk elak benda tu, untuk katakan itu tetap Quran adalah kalamullah, maka jadilah Nabi Muhammad SAW tak diberikan kelebihan pada sudut menulis dan baca, supaya nak kata memang Quran tu mukjizat. Jadi mukjizat paling besar Nabi Muhammad SAW adalah Quran. Sebab
Bahasa tu mengalahkan syair-syair pada zaman tu. Nabi Isa memang zaman dia banyak orang boleh mengubat-ubat macam-macam penyakit. Jadi Nabi Isa punya kelebihan, ubat sakit sopak yang tak ada siapa boleh ubat. Kan? Mengubati orang buta yang sejak lahir, tak ada siapa boleh buat. Kemudian menghidupkan burung tadi, tak ada siapa boleh buat. Itu kelebihan. Ajaran yang dibawa sampai sekarang kan dalam ajaran Kristian kan, antaranya perkataan yang paling glamour tu, dia kata kalau orang pemukul menampar pipi kananmu, maka berikan pipi kirimu. Tu maksud dia, jangan balas. Jadi kalau orang dah sakiti kamu, offer lagi diri kamu untuk disakiti. Sebab dia sesuai dengan zaman tu. Orang intelek takkan buat macam tu. Bila kita offer, dia faham lah, oh ni dah tak boleh ni kan. Dia faham bahasa orang ilmuwan kan. Tapi kalau orang kampung, mana pipi kiri, kalau ada pipi atas bawah nak bagi lagi. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW lebih kepada ketegasan, dan hakikatnya memang manusia sampai akhir zaman sangat sesuai dengan ajaran yang penuh dengan ketegasan. Sebab manusia ada yang macam zaman Nabi kan, orang Arab dia suka perang kan. Jadi memang kena tegas. Dan kalau tiba-tiba bagi ditampar pipi kanan, bagi pipi kiri, memang habis lah. Kan? Bukan takat kena tampar pipi kiri, memang kena pancung tu kan. Sebab zaman tu memang suka perang. Jadi memang Islam mengajarkan akhirnya kita hidup dalam ketegasan. Kalau ada orang menganiaya kita, kita kena tegak berdiri, kita kena membela diri. Tak boleh membiarkan ada orang yang dizalimi. Itu baru balik dari Thailand ni. Kat Thailand ni dia tak dijajah kan. Itu satu kelebihan dia sangat mengagungkan dan menghebatkan raja dia, sebab bagi dia raja dia sangat bijak. Raja dia menyebabkan mereka tidak dijajah. Jadi adalah anak saudara saya, dia kata dia biasalah baca-baca, dia kata sebenarnya kenapa raja Thailand nampak hebat, negara dia boleh tak dijajah, sebab waktu penjajah datang, dia offer gini, ambillah apa kau nak, janji jangan jajah kami. Jadi dia tak berjuang apa pun, dia bagi je semua yang dia nak, dia bagi. Itu kan bertentangan dengan prinsip Islam kan. Dia orang bukan Islam, jadi dia boleh buat macam tu. Dia tak ada apa-apa prinsip kan. Prinsip dia yang penting kami tak mau dijajah. Tapi dalam Islam kita tak boleh. Ada orang nak menzalimi kita, ada orang nak menekan hidup kita, menganiaya, mengambil hak kita. Kita kena bertahan, kita kena pertahankan hak kita. Maka tak ada negara Islam yang akan diam. Dan ulama-ulama takkan diam ketika penjajah nak datang. Akhirnya kita lawan. Bila lawan, dia orang lagi marah. Itu yang akhirnya banyak negara-negara Islam yang kena jajah. Kan? Termasuk kalau belah kita, Malaysia, Indonesia, semua kena kan. Jadi tu maknanya keadaan dia. Tapi dalam Islam kita tahu, maknanya Islam mengajarkan kita untuk tegas. Maknanya hari ni kita kata kalau kan lebih baik tak dijajah. Tak, sebenarnya nampak je macam tak dijajah. Dia tak ada hari kemerdekaan, tapi dia dijajah secara psikologi, sebab dia bagi semua benda yang dia ada sampai dia tak ada apa-apa. Dan sampai dia hidup dia tak kaya mana pun kan. Dia maknanya hak dia tu dia bagi kat orang lain kan? Dan kalau satu dunia macam tu, memang hancur lah kan? Dan akhirnya orang-orang yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Terjadilah golongan lemah akhirnya makin tertindas dan tak ada apa-apa. Itu konsep yang diajarkan dalam Islam. Jadi yang Nabi Isa AS ni memang zamannya lebih kepada perubatan-perubatan. Akhirnya mukjizat Nabi Isa juga dalam bab perubatan. Dan satu lagi disambung sini, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah. Ini juga satu kejadian, Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Cuma ada tujuan masa tu kan. Orang tu dah mati, Nabi Isa hidupkan. Tapi sebenarnya bukan hidup selama-lamanya juga kan. Setelah selesai urusan dengan orang tu mati semula. Jadi tujuannya sekadar nak tunjukkan ini mukjizat biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa bagi tahu semua ni berlaku dengan izin Allah. Baik, dan kemudian ada lagi mukjizat sambungan tu, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini satu lagi mukjizat Nabi Isa adalah Nabi Isa AS boleh memberitahu makanan yang ada di rumah masing-masing.
yang disimpan di rumah masing-masing. Contoh kan, katalah ni sekarang ni kan, tiba-tiba dia boleh sebut, kak ni ada simpan tom yam kan kat rumah. Kak ni ada durian semalam baru beli. Dia tahu semua kan? Yang disimpan kat rumah tak tunjuk, disembunyi dalam guni ke, sembunyi bawah tanah ke, sembunyi macam mana pun Nabi Isa tahu. Itu mukjizat kan? Zaman kita tak payah kot, tiba-tiba Inas ada durian 10 kilo kat rumah kena buat kenduri ni, susah kita kan? Kalau orang tahu, jadi tak perlu tahu pun. Tapi zaman Nabi Isa dia ada keperluan lah menunjukkan mukjizat ni. Kadang-kadang bab perubatan misalnya kan, ada orang dia sembunyi ubat, dia ada penawar untuk satu penyakit tu, dia tak keluarkan lagi penawar dia, bagi orang semua sakit tu, barulah orang demand tinggi dekat ubat dia, baru dia keluarkan ubat tu. Masa tu mahal. Dia teknik nak cari kekayaan yang Islam haramkan kan? Jadi maknanya Nabi Isa boleh tahu apa-apa yang disembunyikan di rumah masing-masing. Tu mukjizat. Hari ni kalau ada orang kata dia tahu kita sembunyi apa kat rumah, jangan percaya. Kadang-kadang dia main tembak-tembak je, tiba-tiba betul kan. Kita pun memuja-mujilah dia kan. Itu bahaya. Sebab dalam bab gaib ni Nabi SAW ada pesan, kalau kamu melihat ada orang boleh terbang di angkasa, maka jangan percayakan dia dulu, sebab boleh jadi dia adalah pengikut syaitan. Sebab syaitan pun boleh buat benda yang sama. Tok Bowo boleh buat benda yang sama. Walaupun wali Allah boleh buat benda yang sama juga. Contoh wali Allah ni dia boleh ada di sini dan dalam masa yang sama ada di Mekah. Dia seorang. Lepas tu ada kejadian kubur wali Allah di negara lain lah. Saya pernah pergi satu tempat tu, kubur dia ada kat situ. Bila kita pergi daerah lain, ada lagi kubur dia. Masa tu tanyalah ke orang situ, dia kata jadi kubur dia ada 2, sebab dia ada di kedua-dua tempat. Wali-wali Allah ni memang ada kelebihan tu. Cuma waktu dia hidup, jangan cepat percaya dengan konsep akhirnya kita taksub, meluar biasakan dia, mendewakan dia, melebihkan dia sampai jadi follower tegak kan? Follower yang apa pun dia buat semua betul. Yang tu bahaya kan? Lepas dia mati barulah orang sedang memang betul dia tu orang yang dekat dengan Allah. Sebab biasanya kita ni lepas mati baru nampak kita siapa sebenarnya. Masa hidup kita boleh sembunyi, tapi masa mati nanti kan, nak mati mudah ke susah ke, tengok ada orang baik sangat, orang sayang dia, orang suka dia penuh dengan kelebihan semua, rupanya nak mati tak dapat. Rupanya apa dia buat masa hidup, dia bela kan? Itu yang dia jadi pemurah, dia kaya, dia bagi duit kat orang, rupanya dia bela benda. Masa mati baru tahu. Waktu kita tak ada guna kita sembunyi-sembunyikan benda masa hidup ni, sebab masa nak mati nanti orang tahu siapa kita. Kadang-kadang ada orang yang meninggal keluar bau wangi daripada dia. Kita bukan boleh pilih kita nak mati masa bila kan. Ada orang boleh meninggal dalam sujud. Subhanallah, kalau kita tengok sekarang kan banyak video-video gitu kan, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah kan. Kadang kita rasa ya Allah, kita belum tahu lagi kan. Yang meninggal masa tengah bagi kuliah ada juga kan. Subhanallah, kata kematian macam ni kematian yang cukup kita cemburukan gitu. Kematian yang mana pada saat akhir, detik terakhir tu dia betul-betul menyebut kalamullah. Dan kalamullah tu bukan sebarang kalamullah, yang dia menyebutkan mengenai dengan kembali bertemu dengan Allah. Tu maknanya tanda kematian yang baik kan. Dia sebut tentang syurga Allah kan. Ayat-ayat Quran tu kan ada makna. Jadi mati dalam keadaan ayat-ayat yang disebut tu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana husnul khatimahnya dia. Yang solat, dalam keadaan solat tu sakit memang sujud nak kebangun tu dah cukup sakit susah kan, tapi Allah izinkan dia sampai tahiyat akhir, sampai bagi salam, habis selesai solat dia, kemudian terus sakaratul maut kan. Subhanallah. Dan kita tak tahu lagi kan, kita mungkin nak pilih kan, nak mati kat Mekah, ada juga yang nak mati kat Mekah tapi akhirnya mati dekat tempat lain kan. Saya ingat sebenarnya ayah saya dulu yang jadi pergi Mekah banyak kali sangat, memang dia cakap dia nak mati kat Mekah, tapi sampai sekarang masih hidup lagi kan. Wallahualam lah macam mana kan keadaan akhirnya kan? Dah agak uzur lah untuk pergi Mekah lagi. Macam mana pun kami nak usaha juga, cuma kena fikir panjang sikit sebab dah tak mudah untuk pergerakan kan. Tapi maknanya impian kita boleh, impian kita macam-macam, nak mati dengan cara macam-macam. Tapi ada juga orang yang mengimpikan tak mau mati. Yang tu mustahil mustahil. Jadi lebih baik mimpi untuk mati dengan cara yang baik daripada mengimpikan tak mati, sebab yang tak mati mustahil.
ya. Yang mati itu mungkin. Mati itu pasti. Cuma cara kita mati tu kita boleh impikan, kita boleh harapkan, kan? Nak mati syahid ke, kan? Nak mati dengan cara yang macam manalah cara yang baik, kan? Dengan bila kita nak mati dengan cara yang baik, kita kena mendominasi atau membiasakan diri kita dengan aktiviti tu. Contoh, rasa nak mati kat Masjid Saidina Hamzah. AJK pening dah ni, sudah. Jadi rajinlah datang solat sini, mai kuliah sini, kan? Walaupun nanti tak tentu juga mati sini, tapi memang akhirnya kan paling kurang kita buat kebaikan, kan? Sebab kita tahu kita nak mati di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, kan? Yang lagi baik tu kadang-kadang tu tahu, kadang-kadang yang pasang subang kata-kata badan sampai ke hidung, lidah apa tu, kan payah tu orang nak cabut, kan? Gigi kan, yang pasang apa, yang pakai color tu semua susah ke orang. Kuku kita color dengan macam-macam chemical yang susah nak tanggal, kan? Itu orang nak bersihkan susah, kan? Jadi kalau kita mati dalam keadaan macam tu, macam manalah orang nak uruskan kita? Dah kita menyusahkan hidup orang dari hidup sampai ke mati, ya? Itu yang kita nak cuba handle, kita cuba kawal lah, kan, dalam hidup kita, kan, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, yang kita selalu doa, Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah, kan? Kalau nak sambung lagi, wa bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kematian husnul khatimah. Bila sebut mati kata Ustazah kata kat kami mentang-mentang kami tak lama dah. Dah, kan? Kita kan mati tak ikut umur, kan? Kan boleh jadi yang kat depan ni dulu, kan, yang kat belakang kemudian. Boleh jadi yang kat belakang dulu, yang kat depan kemudian, kan? Boleh jadi semua kemudian, kan? Baik, kemudian seterusnya, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi ini Nabi Isa nak tekankan sekali lagi. Ini terpanggil taukid, yang penekanan. Tadi mukjizat aku, Nabi Isa jelaskan, semua tadi mukjizat aku dah tunjukkan kepada engkau. Itulah dia tanda kerasulan aku. Nampak tak? Dia sebut Rasul. Aku utusan Allah. Sebab tu kita kalau dengan orang yang katanya berpegang dengan kitab Injil, kita bagi tahu kita memang percaya dengan Nabi Isa. Nabi Isa cuma statusnya Nabi Isa adalah Rasul Allah, utusan Allah. Sebenarnya dalam kitab Injil sendiri, Nabi Isa tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia tak pernah mengaku. Cuma kitab Injil ni tak diajar kepada semua umatnya. Yang baca kitab Injil ni yang betul-betul jadi padri, yang betul-betul duduk kat gereja. Dia tak macam kita. Kita Quran kita ajar kat semua orang. Tu yang jadi banyak tak faham tu. Sebab semua orang hak jenis tak reti, tak sekolah tak lulus pun kita faham, kita ajar juga Quran. Dia tak faham-faham, sekolah pun tak faham-faham, masuk kelas tafsir lagi pening, tapi tak apa, kita ajar juga, kan? Itu yang kunci dia. Kenapa kadang-kadang orang duk kata kenapa dalam Islam ni banyak sangat faham habis awak sebelum-sebelum tu semua. Boleh jadi sebab ilmu ni kan konsep dia berkat, kan? Dia bukannya mesti pandai dah. Kadang-kadang yang pandai, cerdik pandai itulah yang bawa ajaran sesat. Sebab memang ilmu ni dia berkat. Kadang tak pandai pun, tapi kefahamannya bagus. Kefahaman dia sesuai dengan apa yang Allah nak. Baik. Jadi Nabi Isa kata ni adalah mukjizat yang Allah bagi kepada aku kalau kamu betul-betul dan untuk menghalalkan bagimu ba'dalladzi, sebahagian, hurrima alaikum, yang telah pun diharamkan ke atas kamu. Wajitukum bi ayatin, dan aku datangkan kepada kamu dengan ayat mirabbikum. Ayat ni makna tanda, mirabbikum maknanya daripada Tuhan kamu. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Baik, makna penuhnya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, iaitu mukjizat dari Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada tanda, iaitu mukjizat dari Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada, ya? Jadi sekarang ni apa yang ada dalam kitab ini, kemudiannya datang kitab yang lain, kitab Injil, dan kitab Injil ni macam kes dia musaddiqan lima baina yaday ini sama macam kes kitab
Al-Quran kan. Quran tu membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Maksudnya ialah mengiyakan apa yang dah ada dalam Taurat ni, kitab yang sama, turun daripada pencipta yang sama. Isi dia kata bukan benda yang bertentangan dengan kitab Taurat. Maknanya ayat ni nak bagi tahu, dengan sebab itu maka sekarang kamu kena ikuti kitab Injil, ikuti ajaran aku. Yang dah lepas sudah, sekarang ikut aku, ikut kitab Injil, ikut Quran, sebab itu penutup kan. Jadi sama juga yang ikut kitab Taurat, sekarang kita turun kitab baru Injil, so disuruh ikut Injil sebab up to date istilahnya kan. Yang dulu tu sesuai dengan umat. Kita tahu setiap ajaran Nabi ni dia sesuai dengan umat dia saja kan. Kecuali Nabi Muhammad SAW, dia sesuai sampai kiamat. Tapi macam mana pun memang kita semua sampai kiamat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ajaran kitab-kitab sebelum tu dan semua Nabi dan Rasul sebelum tu diutuskan untuk kaum dia. Jadi dia sesuai dengan ajaran kaum dia. Jadi sekarang bila turunnya Injil, maka disuruh untuk ikut Injil. Dan dalam kitab Injil ada sebahagian hukum hakam yang berubah. Dulu dalam Taurat kata boleh, Injil kata tak boleh. Dulu dalam Taurat kata tak boleh, Injil kata boleh. Dia ubah. Sama dengan Quran juga kan. Dalam Quran ada yang zaman kita ni boleh, zaman dulu tak boleh. Zaman kitab Injil tak boleh, dalam kitab Taurat tak boleh. Ada yang dulu boleh, kita tak boleh. Contoh, zaman Nabi Adam boleh tak kahwin adik-beradik? Boleh kan? Sebab semua kahwin adik-beradik. Dan bagaimana tak ada manusia lain kan? Manusia dia adik-beradik dia aja. Anak-anak Nabi Adam tu semua kembar. Jadi dia boleh kahwin tapi tak boleh kahwin dengan kembar sendiri. Dia kahwin dengan silang kembar. Tu je manusia paling jauh yang ada. Kira macam orang yang paling jauh hubungan tu adalah silang kembar. Tu je. Tak ada manusia lain. Jadi maka bolehlah kahwin kembar-kembar adik-beradik. Cuma tak boleh kahwin dengan yang sama keluar. Allah bagi pula anak Nabi Adam kembar laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Best tak kalau dapat anak gitu. Tapi tak, Allah tak buat dah sebab tak ada keperluan. Kalau ada pun adalah sekali-sekala ni semua kembar-kembar sebab nak bagi semua ada pasangan kan? Jadi kahwin dengan silang kembar. Itu yang wujudnya kisah Qabil dan Habil. Sebab tak puas hati kan, kembar dia lawa, kembar adik dia tak lawa. Dia tak boleh kahwin dengan kembar dia, kena kahwin dengan kembar adik dia. Awal Nabi Musa ni kan kahwin, bukan dia yang melamar kan, bapa isteri dia yang melamar. Jadi bapa isteri dia yang offer dekat Nabi Musa untuk kahwin dengan kakak dia. Sebenarnya Nabi Musa dia kan dah kerja dengan keluarga tu kan. Tu kan cerita dia dah kerja dengan ayah dia tu, calon bapa mertua dia dah kerja lama dah. Jadi dia kenal anak perempuan ni kan, dua beradik ni. Dia sebenarnya dalam hati dia berkenan ke adik. Tapi adik kan, dia pun tak cakap. Zaman dulu mana ada pick up lain kan. Lagi-lagi dia orang beriman, tengok pun dia tak mau. Tapi hati ada kecenderungan, tapi tak cakap. Jadi akhirnya ayah ni dia offer kakak kan, supaya tak langkah bendul. Dia pun bagi kakak. Nabi Musa tak cakap apa-apa, orang baik kan, okey je lah. Tapi rupanya kecenderungan hati dia kepada adik dia. Bila akhirnya dia kahwin dengan kakak tu, dia duduk serumah tu, ayah dia ni pandai tengok orang kan. Ni ayah yang bijak kan, ayah yang bertanggungjawab. Dia tahu kan menantu dia ni sebenarnya lebih berkenan ke anak dia yang kedua. Jadi dikahwinkan dengan anak yang kedua. Boleh, masa tu boleh. Dua beradik lah. Jadi isteri dia tu yang pertama kakak dia, isteri kedua adik dia. Zaman sekarang tak boleh, haram. Tak boleh menghimpunkan dua beradik ataupun dua yang bersaudara. Dua bersaudara ni maknanya, misal mula-mula kahwin dengan mak saudara, lepas tu kahwin dengan anak saudara, itu tak boleh. Kecuali anak saudara sabit, dia bukan darah daging. Tapi kalau darah daging tak boleh. Jadi itu hukum syariat yang berubah. Jadi ada beberapa hukum syariat yang berubah setiap datangnya syariat yang baru. Jadi maknanya di sini sebut yang ajaran dalam kitab Taurat ada yang berubah. Bila datangnya kitab Injil, itu dah tidak dibolehkan lagi. Di sini menunjukkan pensyariatan untuk semuanya akhirnya ikut kitab Injil. Baik, kemudian wajitukum bi ayatin rabbikum, dan juga aku datangkan kepada kamu mukjizat dari Tuhanmu, fattaqullaha wa ati'un, dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Baik, di sini menjelaskan bahawasanya Nabi Isa AS datang dengan mukjizat. Setiap nabi ada mukjizat masing-masing. Apa tujuan mukjizat? Aku tak pandai apa-apa, aku ni tak reti apa-apa, aku tak ada kelebihan apa-apa pun. Siapa rasa macam tu, pergi jumpa sekretari.
Ada masalah psikologi. Kita semua ada kelebihan. Mungkin orang tak nampak, kan? Atau kadang-kadang dia tidak dikembangkan, jadi tenggelam kelebihan tu. Kelebihan ni macam-macam lah. Sebenarnya semua sifat kita kelebihan. Tinggal macam mana kita nak guna. Contoh, orang pendiam kelebihan, orang peramah pun kelebihan. Jadi antara kita mesti ada pendiam, ada peramah, kan? Maknanya semua ada kelebihan. Tinggal lagi kalau peramah tu jadi mulut murai, jadi kekurangan. Kalau peramah tu dia jadi menyenangkan hati orang, jadi kelebihan. Pendiam tu kalau jadi diam membisu, jadi kelemahan. Bisu, orang tanya soalan pun tak jawab. Itu bisu sangat, jadi kelemahan. Tapi kalau pendiam tu menyebabkan orang tidak disakiti dengan mulut kita, jadilah kelebihan. Pandai masak tu lagi jelas kelebihan, kan? Pandai mengemas, itu semua kelebihan-kelebihan. Baik, kalau kita ada kelebihan, kena ingat, kelebihan bukan untuk bawa orang supaya follow kita, supaya ikut kita, supaya suka kita. Tak, bukan untuk individu. Ini yang banyak public figure yang ada follower-follower, kan? Sekarang ni kan content creator yang duk buat TikTok, duk buat YouTube tu, dia dah ada follower-follower. Kena ingat, memang dia ada kelebihan, kan, sehingga kan ada orang follow. Baik, tak ada masalah untuk follow. Kita pun kena pilih siapa kita nak follow. Kalau tak follow siapa-siapa, kita pelik juga. Sebab dekat akhirat nanti Nabi pun sebut, kita akan bersama siapa yang kita cintai. Bermakna dengan bahasa moden kita kata kita akan bersama siapa yang kita follow. Siapa yang kita follow, siapa yang kita subscribe, siapa yang kita like. Silalah subscribe YouTube saya. Follow TikTok, kan? Follow lah, kan? Tak apa, kita follow. Cuma yang maknanya kita sebagai individu yang orang follow, kita kena ingat, kita tak bawa orang kepada kita. Kalau kita ada kelebihan ni, banyak yang masalahnya yang bawa kepada individu, kan? Contoh, dia ada kelebihan pandai menyanyi. Orang pun follow sebab dia pandai menyanyi. Biasanya menyanyi ni lah paling banyak follower. Satu dunia follow. Sebab orang boleh menyanyi bahasa yang dia tak faham, kan? Berapa banyak anak-anak muda yang tak reti pun bahasa India, boleh nyanyi Hindustan. Jadi kalau nyanyi ni biasa follower dia satu dunia. Pemain bola follower paling banyak satu dunia, kan? Sebab bola ni satu dunia main. Kalau kuliah ni memang tak banyak lah. Tambah-tambah bahasa Melayu, orang Melayu je lah, kan? Jadi maknanya kalau kita di follow orang ataupun orang suka kita, kena ingat, kita ni bukan nak bawa orang kepada kita, tapi kita nak bawa orang kepada Allah. Jadi setiap kelebihan yang ada pada kita adalah untuk kita dapatkan sebanyak mungkin orang yang boleh kita bawa kepada Allah, dan bukan untuk orang tu akhirnya suka kita, sanjung kita, dapat makanan yang halal dan baik yang kita sediakan. Jadi akhirnya kita nak bawa kepada Allah. Dengan kita pandai mengemas, contoh, kan, ada orang pandai mengemas, dia campak-campak je kemas. Bila orang tanya, macam mana cara susun jadi kemas cantik ni? Tak tahulah, saya main letak je. Ada orang yang memang pandai, dia Allah bagi dah. Ada orang menyusun pun bersepah. Dia susun, tiba-tiba orang tengok, kenapa tak kemas rumah? Kita punyalah 2 jam setengah habis masa kemas rumah. Dia tanya tak kemas rumah. Rupa-rupanya makin kita betulkan kapet, makin sengit kapet. Makin kita susun buku-buku tu, makin bersepah-sepah, atas tinggi rendah, kan? Tempat nipis, koyak rapat, semua bercampur-campur. Kita tak nampak belaka, kan? Tambah-tambah bila dah rabun, kan, tak mampu nak nampak juga. Debu-debu tu memang tak nampak lah, kan? Kita duk vacuum tempat sama. Hujung tu tak ingat, kan? Ada banyak kes orang menyapu sampah, kan? Lepas tu penyapu dia hilang. Sebab dia kepit kat ketiak, kan? Lepas tu kadang-kadang bila dia kepit kat ketiak, penyapu tu dia sapu kat belakang, kan? Sebab dia kepit ketiak tu, kena penyapu tu kat lantai belakang, bersepah balik belakang tu, tak perasan. Pasal apa jadi kepit kat ketiak penyapu tu? Pasal main handphone. Tak sedar. Jadi tu maknanya kita kata Allah bagi kelebihan, kan? Allah bagi. Baik, katalah kita pandai mengemas. Baik, kita bukan akhirnya nak dapatkan pujian manusia, nak akhirnya buat orang jadi kata kita ni hebat, pandai mengemas dan sebagainya. Dah. Macam mana kita nak bawa orang lebih dekat dengan Allah? Mungkin kita boleh tolong kemas masjid. Yang datang solat, tolong lipat sejadah. Orang lain kalau lipat sejadah, kan, nampak dah sejadah ada kat almari. Tapi kalau kita lipat, nampak macam sejadah baru.
Kan? Buruk-buruk pun nampak baru, pasal bulu pun jadi sama rata. Kan? Maknanya kelebihan kita. Kan? Jadi kita bawa orang supaya suka datang masjid sebab kemas je syadah. Kita rajin mengemas. Kan? Kita bukan AJK pun. Kan? Mana tahu tiba-tiba orang lantik kita jadi AJK sejadah kan. Kan? AJK yang tak wujud sebab cantik sangat sejadah. Kan? Tak ada orang lain boleh kemas sejadah macam kita. Kan? Itu makna kelebihan. Dan kita bawa orang untuk dekat kepada Allah. Itu yang Nabi dan Rasulnya ada mukjizat untuk bawa manusia lebih dekat pada Allah. Kita iktibarnya kita kalau ada kelebihan bawa manusia untuk dekat dengan Allah. Baik. Kemudian ayat yang ke-51, innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan juga Tuhanmu, fa'budu, maka berimanlah ataupun beribadahlah kepadanya, sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Baik. Ini sebagai penutup dia. Selepas cerita mukjizat ni, maka Nabi Isa tekankan selagi Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya tak ada pengakuan kata Nabi Isa kata dia Tuhan kan. Nabi Isa kata Allah tu adalah Tuhan kamu dan Tuhanku. Dan ini edisi dia. Maknanya kalau orang nak belajar betul tentang agama, nombor satu, bila edition cerita dia beza dengan kitab dia, yang kena dia cek adalah kitab mana yang lebih tepat. Kan kitab ni ada cara penurunan dan juga ketepatan satu-satu kitab tu telah pun dibuktikan, dah ada kajian. Kan? Dan Quran dibuktikan sebagai kitab yang paling tepat dan memang tidak pernah berubah daripada zaman Nabi SAW. Maka disebutkan sini, Nabi Isa sebut Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, sembahlah Allah. Dan setelah daripada itulah, bila jelas-jelas disuruh sembah Allah, bila jelas-jelas disuruh ikut ajaran yang kitab Injil pada masa itu, maka kaum Yahudi, kaum Bani Israel sangat marah. Dan akhirnya mereka masa tu rajanya pun tak beriman. Jadi dia orang report kepada raja. Raja pun dia orang buat viralkan cerita palsu. Dia kata Nabi ni, Nabi Isa AS akan turun pada akhir zaman, mematahkan tiang-tiang salib. Nak bagi tahu, yang kamu kata, kamu dakwa aku ni anak Tuhan, bukan, salah. Ajaran yang ada dengan tiang-tiang salib ni semua salah. Itu Nabi Isa akan turun untuk mematahkan tiang salib. Baik, insyaAllah itu kefahaman kita lah mengenai agama Kristian. Dan sebenarnya ini berkaitan dengan akidah, kan? Agama Nasrani, dulunya nama Nasrani, dan ini berkaitan dengan akidah, perlu kita fahami dengan baik. Yang hari ni kadang-kadang kita bila main bab-bab agama ni kan, ada satu fahaman yang nak bawa kita supaya kita akhirnya mengaku semua agama sama. Akhirnya kata-kata yang tu okey, yang ni okey, semua okey, kita ikut je semua. Ini dalam Quran bagi tahu satu ketegasan, kita kena tegas. Agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita semua, kan, menjadikan kita mukmin yang baik, mukmin yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.